any martial art, first talking about discipline. Secondly, you tentang Jati diri. heart, ataupun dipanggil hati kau. Kan, kalau niat hati kau pertama sekali aku nak bantai budak ni, memang kau akan kalah for sure. Kau nak bantai budak? Itu Aku diam ni, macam ada cerita je. itu aib. Ayo. Assalamualaikum, welcome back to our podcast bersama dengan Dijaka Podcast DJP. Alright, so welcome back today. Bersama siapa? Bersama siapa? Hari ni kita bersama dengan orang yang sama. Orang yang Kita sama. sama. So akan datang kita akan ada guest yang hangat dan debu. Sensasi. Ya, sensasi. Melodi. Alright, Voice. so hari ni saya bersama dengan Man Tomei. Dane. Dan Mus. Alright. Ayat sama lah. Mus. Okay, so last week we talking about the Beli bantal Beli bantal. hari ni Apa sebab beli bantal? Bantal ni kita rasa macam Selesa, nak selesa. ya, ada selesa. Ada sebab lah. Kena faham. Yang di tengah kenapa tak ada bantal, kena faham lah. Dia tak bawa beg. Kita hari bawa beg ke depan. So struggle sikit lah kan. Kena jemput lah. So sekarang Episod 1 pun dah keluar. episod 1 pun dah keluar. Okay. Kan? So nanti orang akan tengok. Kan? InsyaAllah, Kita insyaAllah. sebenarnya tengah tunggu editing baru lah. Kita ada upah editor pula kan. So kita Itulah polkan. salah kira. So kalau yang pada minggu lepas, yang kalau siapa yang dah tengok untuk episod 1 kita pun sebenarnya banyak topik-topik yang hangat yang kita bincangkan. Yes. We're talking about the kita sembang minggu lepas. Kita mostly kita intro lah last week, and then kita cerita pasal member itu terciduk 22k. Oh. Tapi sebelum tu pasal ni servis. Servis. Teman lelaki upahan. Teman lelaki upahan. Servis. Jaga terciduk kan. Lepas tu kita ada sembang sikit lah pasal lelaki ni lah, macam tu lah. Konteks kita. Okay. Kita tenang-tenang lah. Konteks kita bercerita menyeluruhi, tapi kita akan cuba memberi manfaat kepada orang. Baik duniawi dan ukhrawi. Allah. Bagus. Bagus. Tak ada masalah. Okay. So now baru-baru 2 hari lepas Okay. aku tengok game Malaysia lawan dengan Jordan. Kau tengok Aku tengok. Aku terlebih betul aku dah Aku ngantuk. tengok result. Sama. Kan? Dan kan masa tu aku rasa tu nak tengok, tapi maybe aku dah tak larat, aku just tengok result sajalah. Okay. Kan? As a person yang aku rasa macam pemain, aku ni nak consider as pemain bola tu orang tak percaya pula. Tapi memang aku minat bola daripada Tapi kau wakil sekolah pula. Wakil sekolah. tu kau tengok. Aku tak. Tapi tak sah macam ni lah. Tapi bila aku daripada kecil, daripada darjah berapa aku dah start main bola dah. Kan, even daripada kawasan taman-taman kan, dah start main bola. Atlet dah dulu atlet. Ya, dia atlet dia sepatutnya. Aku memang ada kisah-kisah sebagai olahragawan. Hampir. Olahragawan. Tapi disebabkan dekat sekolah tu ada saingan tu macam dia je dapat. Dia je. Kira kau Dia je. Kan? Tu Kira kau top lah juga. Bersaing dengan yang top tu. Dulu dia top. Oh dia top. Dulu Sebab dia ada top. kisah yang aku dengar, dia pernah kena, dia lumba lari. Balapan ni lah, apa? Balapan, Balapan. Tapi larian denda katanya. Masa tu dia pelik, dia kat depan, belakang dia budak top tu. Macam mana dia bodoh budak top tu? tapi budak top takkan percaya. Dia orang lain pun takkan percaya. Sebab dalam gelap. Biasalah kita ni nak buat kebaikan, kita nak tunjuk kemenangan, biarkan dalam gelap. Ada macam tu malu lah. Okay. Tapi talking about masa main bola, daripada sekolah aku main bola dari kawasan taman. Even daripada taman aku main kat taman pun, aku dah lawan dengan taman sebelah. Macam tu. So every petang ataupun kadang-kadang weekend, Sabtu Ahad kan, even kadang-kadang sebelum tak nak tengok Dragon Ball kan, just aku Dia akan ke Dragon Ball petang-petang. pukul 9. Pagi pukul 9 Ya, kan? pukul 9. Tiga So dua, kadang tiga dua. kadang kalau tak tengok Dragon Ball, so bila ada tournament, kita akan lawan taman sebelah. So memang aku ni ada sifat kompetitif terhadap pemain main dalam bola sepak. Sukan lah. Sukan bola sepak. Kompetitif lah. Itu kita bola sepak saja kan. Okay. So memang akan lawan minggu ni lawan dengan taman Pak Sok sekian. Minggu depan lawan taman atas, taman bawah. Nak menentukan ranking tu kita tahu siapa yang paling power. So since masuk ke sekolah menengah pun aku teruskan main bola sepak. Kan? Tapi mungkin disebabkan bila kita dah masuk ke
kawasan yang lebih ramai orang dan yang ramai pun orang yang lebih hebat daripada kita, so dia akan jadi kena compete lah. Macam ada. Faham. Kan? So main bola sepak ni macam ibaratkan dulu adalah darah yang suka lah aku Darah suka. bermain bola. Darah main bola lah. Tapi once aku masuk ke alam apa ni? Alam persekolahan. Matrikulasi after school kan. Aku dah start tak main bola dah. Kenapa kau main bola? Putus cinta. No. Dia bukan talking about macam kau nak keluar tapi macam maybe aku try a new thing lah. Banyak lah. So aku masa tu aku start baru nak kenal main rugby, aku main bola tampar, aku ada go pada series dalam main tenis ke. So suka-suka lain lah aku try. Even bola sepak, aku tengok aku masih macam sebab apa tau? Bila kau masuk dekat matrik, bila kau contoh petang-petang, kau nak main bola sepak ni. Tapi dekat court futsal lah, contoh kat court futsal kan. Dah berapa ramai orang beratuk kat situ. Semua duduk kat tepi tu. Nak menunggu giliran. So aku rasa macam boring ke kalau aku masuk mendapat main 5 minit, baik aku tak payah main. So tapi ada suka-suka lain yang tak Tapi ramai itu sebab orang. kau kalah. Sebab tu kau kalau menang King stay lah. Dia boleh king stay. King stay, betul. King stay. Tapi memanglah orang yang betul-betul dia akan suka, dia akan sanggup tunggu, dia akan try usaha dia. Tapi kau tahulah nak jadi king stay pun dia mesti select gak bro. Dia bukan select. ni Dia biasa dia tak select. Siapa turun awal? Siapa turun awal? Okay, kalau satu team cukup. Dia biasa macam tu, dia tak select. Kalau select tak tahulah kalau you kau jenis select. Dia ada select Dia kata macam dia tahu dah keeper dia siapa, dia tahu dah defend dia dengan budak-budak dia nak main. Aku tahu keeper mesti budak gemuk kan. Budak tu Kau bukan main keeper? aku tak main keeper. Ingat main keeper. Aku dulu kalau cerita dulu punya kan. Dulu lah. Kalau aku kat taman aku memang striker lah. Aku ada jiwa striker. Okay. So memang as a Aku rasa budak-budak semua jadi striker. Dia ni masa main dia jenis seorang je striker. Dia tunggu depan je. dia formasi ada 4-3-2 satu. Dia satu depan. Dia satu tu. Sebab whatever it is, main bola daripada 22 orang kejar satu bola, tetap yang menang adalah yang masukkan gawang. Nak menentukan kau main paling terbaik, kalau gawang kau bolos, tetap kumpulan tu menang. Faham? So Jadi menang kalau- lah. Depends lah. Ada hari kita menang, ada So hari antara kalah. tu kau scorer lah. Aku tak cakap aku adalah the top scorer lah. Tapi scorer lah. Tapi adalah memang nak dapatkan gol tu perlu ada orang yang macam mana. Macam tu lah. Orang macam kau lah, ada- Tapi bila once badan kau dah jadi betul-betul biggest the big macam tu kan. Bigger. Biggest kan. So now dia dah tahu ada lebih ramai orang yang fit daripada kau lah. untuk nak bersaing. Tapi kalau kau cerita daripada taman dulu sekolah tu dah main, susah tau nak jadi bigger tu sebenarnya. Itu yang aku muskil tu. Makan Dia tahu lah. dia makan tahu. masalah je macam Tak, mana sebab Mat. dia cerita sampai sekolah menengah. Masih aku tahu dia. So Tapi besar dah. Dah besar dah. Aku kenal dia, aku kenal muka dia dah besar dah. Dia jadi masalah Mat macam mana Mat. Kita main bola petang, pagi, tengah hari, petang, malam, tengah malam, tengah pagi. Kita boleh main bola. Tapi sekali dapat nasi lemak Ustaz Zul contohnya kan. Contoh ini cerita kalau tiba dapat makanan nasi lemak, bukannya beli satu bungkus, aku beli 2 bungkus. Kadang-kadang pernah 3 tapi aku sorok-sorok yang satu tu. Nanti orang kata kau beli berapa Man? 2 je. Tapi kat belakang-belakang Takut kena bawah. Tapi aku tak boleh relate sebenarnya. Tak boleh relate. Dia calorie out dengan calorie in tu macam tak balance. Dia tak tu dia cakap makan aku memang out. Tu that's why aku rasa masalah aku sukan tu boleh tak main. Tapi bila bab makan aku fail lah. Aku benda tu aku sedar lah. Aku akui kesalahan dan kelemahan aku lah. Sebab kalau even makanan DM tu orang kata makan ikan jacket ke apa, jacket pun jacket lah, sedap juga. Makan juga kan. Makan juga. Itu jadi je tu. Buku So that's why filter kan. dan lagi pun aku rapat dengan orang DM kan. Kadang dapat makanan lebih. Yang Dia tahu cari lubang. Dia kira daripada kecil. Dia pun select juga. Dia select dengan orang ni ada kepentingan dia sendiri kan. Pandai pilih. Dia pilih dia memang jenis select. Okay, so dia bila cerita tentang pemain bola sepak Malaysia lawan Jordan kekalahan. Sampai bila tengok result tu, bagi aku kita boleh expect kan Jordan is one of the good country dia dalam high rank juga dalam FIFA kan that's it. So kita nak compete tu kalau kita menang alhamdulillah. Tapi most of it bila aku tengok pada komen-komen too many negative comment lah. Bagi aku orang yang biasa yang pernah dalam bersukan dia faham tentang kekalahan dan kemenangan kan. Tapi kekalahan tu should be dia ada penambahbaikan daripada
apa yang dia kalah tu. Even kalau menang pun orang kata janganlah kita kalah kita hina, menang kita puji, kan. betul. Waktu kalah tu pun kita tahu maybe dah ada sort of penambahbaikan is okay, kan. Tu bagi aku okay je kekalahan, tapi dia learn lah, kan. So lepas ni akan lawan dengan siapa? Bahrain, kan? Bahrain je Sebelum Jordan. Kita dengan grup South Jordan, Korea, kan. Bahrain dengan South Korea. Kiranya dalam grup tu kita paling bawah. Kita balik bawah, underdog. Tapi So, kalau underdog kita lah. boleh dapat as a top 16 untuk dalam ranking, is okay. It's a good achievement lah bagi aku. Even nak ke arah sampai World Cup tu memang agak jauh, kan. Tapi nothing impossible lah. Tapi Nanti Piala Asia ni pun sebenarnya dah kira besar juga. Besar. Sebab aku tak tahu, sebab aku rasa aku baru first time dengar Malaysia masuk yang Piala Asia yang Berapa 16 tahun terbaik kemarau, ni. ya, 16 betul. terbaik ni. Betul tak? Piala Asia. Betul. Yang biasa Piala Suzuki tu, itu biasa lah, itu biasa standard lah. lah. Masa zaman Safi Salih tu bagi aku itu rasa macam masa tu dah wow lah. Betul. Zaman Safi Salih tu. So kau tahu yang lagi dah tu, bila bola sepak ni kan, terus tu betul lah, aku dulu tak pernah pergi stadium, kan. Tapi bila once aku pernah masa game Malaysia lawan apa, First stadium kau pergi, first stadium aku pergi, kan. Dekat luar tu kau dengar Ultras Malaya dah start canting, kan. Kau rasa macam vibe dia lain tu. Ya, betul. Kan? That vibe tu yang menunjukkan bahawa kau pergi stadium tu, kan. Sebenarnya itulah yang kau nak. Macam tu. So masa kadang kita macam buat apa nak pergi stadium? Dah lah gol, kau tak boleh tengok ulangan. Buat apa kau nak pergi stadium? Kan? Betul. Kan? Tapi kau rasa macam dah lah bayar pula tu dengan sesesak lagi apa benda, kan. Ramai lagi, kan. Dengan nak tiba-tiba nak parking susah, Peluh nak lagi. peluh lagi apa benda, nak solat susah semua bagai. Tapi bila aku dah pergi situ petang, orang kata, "Oi, kau kena tawar. Kau lupa game 8." Aku cakap 8 lagi, kenapa dah pukul lepas asal kita nak kena sampai dah. Yelah. Bila once sampai, kan, bila dah diorang akan start lebih kurang dalam lepas maghrib, lepas azan. Bola. Cantik. Match. Oh, chanting sebelum tu dah ada, tapi di luar. Dekat luar. Dia Dia dah akan start dia berarah, bunyi tu, kan. Wassalam. Tak ada lagu tu, kan. Kau dengar, kan. Ush, kau rasa Meremang. meremang, kan. Dia rasa macam kalau orang pergi perang macam ni, rasa dia. Betul. Dia rasa macam that vibe lah. So aku tak pernah lagi join Echo, kan. Echo kan. So bila join Echo ni, orang kata banyak rules dia, kan. So aku maybe tak ada capacity nak join that rules because I know sampai mana aku punya tahap. So it's okay lah. But then duduk dekat-dekat pun I feel the vibe. Betul. Dan aku rasa Harimau Malaya punya Echo is the best. Kan, bagilah. Dalam bila kita bersama dengan country luar ada juga buat. Tapi bila once you tahu dalam bahasa Malaysia dan benda tu kau boleh ikut sekali, kan, best. It's our pride lah. It's our pride. Tu orang kata pemain ke-12. Kau pernah pergi ikut ni? Aku pernah pergi. Lepas tu Echo ke pergi stadium? aku pernah pergi, tapi aku dah terus dapat pengalaman buruk lah. Apa pengalaman? Tapi kita bukan ada sekali pergi ke? Kita pergi. Masa tu aku first time pergi lah. Masa tu aku first time Bukit pergi. Jalil, Aku kan? pergi dengan dia. Ada lah. ya. Pasal kau tak lupa. Apa? Aku ada. Aku tak ingat. Tapi masa tu aku rasa lawan Thailand ke lawan Vietnam. Tak silap masa tu. Ya. Aku pernah pergi dengan korang sekali. Kau tahu pengalaman buruk aku apa? Yang first, aku terlepas tengok gol. Aku apa? Aku kat luar, aku solat. Aku rasa yang ni bukan aku kot. Aku keluarga kau. Ada aku lagi. Gol. Jadi first aku pergi stadium, lepas tu jadi gol. Aku miss. Tapi buat benda wajib bagus. Tak adalah, tapi just macam aku miss Yelah, lah peluang benda tu. tu, momen Peluang tu lah, aku momen miss lah. lah. Moment aku miss. Lepas tu yang the second one is aku punya motor, aku bawa 125. Oh ya, ini aku ada. Aku bawa 125. Ni aku ada, ya. Aku bawa 125. CDI aku kena rembat. Alamak. Tapi memang kena rembat kau tu pun. Ni yang tercicir. Kena rembat. Memang CDI kena kau rembat. kau tak CDI. cabut, Aku tak cabut. Selalu aku cabut. Aku dah fikir malah cabut. Dia cakap ni lah kena ni kan, dah takut hilang apa kan. Aku tak cabut. Sekali start tak boleh. Aku tak sedar hati. Aku tengok CDI hilang, babe. Hilang. Aduh. So towing lah malam daripada Bukit Jalil sampai rumah. Ni kau tu. Betul. Kita wing. Towing ya, lah. ya, ya. Itu aku rasa macam, tak itu lah sekali aku pergi. Dia tu member pakai motor panas. Motor hot, motor Abang Farid Kamil. Madi. Madi. merah. Ram 8. Memang motor hangat lah. Tapi itulah pemain stadium. Aku pun stadium pun dengan korang, tak ada orang lain. But awal-awal pun dulu first stadium aku pergi, aku ingat ada sahabat kita Bo. Dia ajak aku dulu pergi Shah Alam dulu. Time tu lopong-lopong ke. Time tu rasa early game kot. Masih lagi di awal peringkat kumpulan kot. Aku tak ingat AF Cup ke atau SEA Game kita pergi. So itu pun
Ekor pun dah ramai Atras. Sama lah apa macam dia cakap. Memang vibe debu mah. Tapi dengan umur sekarang ni nak pergi macam tak apa larat lah. Dulu awal rajin lah. Rajin turun pukul 5 standby kat sana, lepak dulu semua kan. Sekarang mungkin geng dah tak ada kan. So kurang sikit. Dia lah. bukan geng, aku rasa dia lebih pada kita dah fokus pada kerja sebenarnya. Kita ada tanggungjawab. priority kita lebih daripada lain lah. Dulu kita sempoi-sempoi lagi, balik sana ke sini. Betul. Masih menyokong kan. Tapi walaupun kita di jauh sekalipun, walaupun dekat Qatar, kita tak menyokong Rimah Malai. Tapi kalau kita tengok Mamak pun okey apa. Aku suka Mamak vibe pun pada macam stadium Aku lah. suka vibe Mamak lagi daripada bukan apa. Stadium tu stadium lah. Memang ada vibe dia lain. Tapi not bad juga kat Mamak. Jenis-jenis yang bila gol tu bersorak Semua angkat bersorak. kursi, angkat kursi gol. Dia punya vibe tu sampai kalau contoh kedai kat bawah, atas tu ada orang duduk kan. Ada orang kira macam macam apartment duduk kan. Tu semua keluar. Semua Gila betul-betul. gila. Yang slacknya apa? Kedai Mamak gol dulu, kedai sana gol dulu, kedai sini gol dulu. Itu kasi check Itu. mana. Itu slack aku cakap. Itu slack. Kalau dekat-dekat lah itu slack. Game delay. Game Sebab delay, dia ah. bukan game delay. Siaran Siaran delay. delay. Itu Dan tu kegembiraan bagi kita, tapi kemurungan bagi Mama. Kenapa? Lepas habis game semua lari. Ya tapi tu ada kes. Mamak tu cari macam ni. Mana orang? Dah hilang. Sebab tu sekarang ni Mamak menggunakan sistem yang canggih, dia pakai kad. Tapi aku rasa dia akan kutip awal. Tapi ada pernah sekali yang pakai kad pun, Mamak akan pergi ke meja, terus clear. Dia akan Bayar dia terus. akan dulu. Setengah jam sebelum habis game kot dia akan Kira collect ada duit. ni lah, Mama evolve lah. Mamak sudah evolve lah. Sudah Mamak maju punya. Mamak maju. Servis laju. Yalah. Lagu apa? Agent Ali. Ya. Confirm sekali tengok dengan Anang. Whatever it is, kekalahan, tapi sebelum tu kita menghadapi kemenangan dalam One Championship Asia. Kan kalau you guys tahu Johan Ghazali Oh, as a ni fight Muay pula Thai. tukar game lah sport. Kau punya transisi sport ni terkejut. Tiba-tiba championship. Dia masih menang. One Championship. So orang panggil gelaran dia as a Jojo. Jojo, Kan? Pada permulaan dia aku memang tak kenal dia siapa. Sama, Dan kita pun aku tak pun tahu. tak tahu sebenarnya dalam Malaysia ni kita ada wanita juga yang main wanita ada juga kot dengan lelaki je aku kenal lah, tapi aku tak sure nama atau sorry lah kan, tapi Aku kenal seorang dia ada berbangsa India lah. tapi dia ada Aku lupa nama dia. Tapi orang panggil dia Aginaden ni. Aku lupa nama dia. Tapi ada memang dia player. So ni lah, bila main seorang. baru ni bila Fighter aku pun terkejut juga bila tahu bila orang yang betul-betul follow dia akan follow, dia tahu kan daripada bawah dia ni nak lawan daripada seorang ranking kan untuk nak dapatkan that apa orang panggil belt tu kan. Championship Dia tu lah. bukannya senang lah. So ramai pun dan player dia pun bukannya orang-orang yang biasa. Kan macam aku pun tak kenal nama lah, sorry. One Championship tu Muay Thai Aku tak buat sure lah kejuaraan dia tu. Dia One Championship. Confirm One Championship. Championship. Lah, nak Google tak Kan? boleh kan. So boleh Google. Kau boleh Google kalau kau nak tahu Google. Tak boleh, info tak ada. So, dia yang tu tapi dia menang lah. Tapi sebab Ya, aku betul. pernah ada tengok satu video Muay Thai punya player daripada Thailand. Okay. Kan? So tapi ada seorang muka dia sebiji macam yang paling top pun siapa lah nama dia. Bukan bakau yang yang Thailand Lakon. yang Thailand sekarang top tu Muay Thai tu aku tak sure, tapi dia akan suka macam magic. Oh yang tu. Yang tu kan dia, tapi yang budak ni pun dia muka dia macam iras sama kan. I see. Tapi dia suka je. Bila aku tengok bila time dia kena KO tu aku rasa macam very satisfied lah. Macam Pembalasan revenge yang Kan? macam kau kena reject dengan awek. Lepas tu kau kembali dekat dia, kau dah berjaya, kau dah kaya kan. Kau Dah kurus. Dia punya certified macam tu lah. Wah, macam ni kan. orang jauh. Jauh fighter. Nak bagi dia orang rasa Ya. macam mana. Nak bagi dia orang rasa macam mana. Fighter awet. Lain weh. Tapi dia bila tengok as a Muay Thai punya player kan, pernah juga ada orang debatkan soal macam isu macam Muay Thai ni bahaya kan, menyebabkan boleh KO. Memang kan? betul KO lah, tu apa-apa pun yang sebutannya. sampai KO betul-betul pun ada juga kan. Dan aku pun pada dulu-dulu sebenarnya aku ingat tengok pakai sarung tangan. Lepas tu ada pakai padding apa benda semua. Lepas tu makin lama dah sampai padding dah tak ada. Sarung tangan dia tak akan senang, dia macam pakai macam balut tu lah. Dia bukan balut pun, dia pakai macam tebal kat balut dia dalam macam tapi ada serta glove kat, dekat luar. Tapi kalau nak ikut kan aku pernah kena tumbuk orang pakai boxer punya ni kan. Memang kau akan sepening man.
Pening. Dia sikit kat, aku walaupun tak lembut, sure tapi korang sakit pernah kat. kena tumbuk pakai tu. Aku pernah dulu main nak tumbuk kan. Bila kena tu memang kau rasa macam pening mat. Kan kau bayangkan kalau betul-betul orang tu yang betul-betul pro player tumbuk kau, memang pakai tangan betul tu. Weh. Mati. Koyak mat. Kau dah Koyak, hilang mati tidur. boleh. Orang panggil tidur. Pitam, tidur. pitam. Dia boleh pitam tu. Boleh Betul? pitam. Sebab dia gegar otak. Betul. Betul. Bayi tu shot kepala tu. Betul. Tapi benda tu semua kan, dia bermula dengan ni tau. Kebiasaan. Alah biasa Tegal apa? Alah bisa. Alah biasa Tegal biasa. Alah biasa. Tak, sebab aku pernah join. Kau pernah join? Aku pernah Kau join join? boxing. Boxing. Aku pernah Kickboxing join. ke boxing? Boxing. Oh, boxing. Aku pernah join boxing. Masa sihat dulu lah. Sekarang dah PCL tak boleh nak join lah kan. Okay, dulu. Tapi benda tu kita memang buat tau. Memang contoh kita memang tak main muka. Masa tu kita main perut untuk asah perut ni makin supaya makin lama makin tahan. Makin kuat lah. Mula-mula memang kau senak weh. Tapi lama-lama rasa biasa. Ni ya? Rasa biasa betul. Aku rasanya kan, mula-mula kita orang bila buat perut ni kita orang akan sit up, lepas tu kita akan ambil bantal yang dia orang buat tangan kaki Oh, tu. ya. Hentak. Dia akan hentak pop 1, 2 sampai berapa banyak kau boleh buat. Lepas tu lepas dia hentak ke yang kedua stage 2 betul-betul tumbuk pakai tangan, dia pakai glove. So tumbuk pop. Dia buat. And benda tu makin lama yang kau siap bergurau dengan kawan kau tu. Kau buat kan? Tak boleh kuat lagi ke muka macam nyamuk kau buat. So mungkin lah konsep tu aku sebab kita orang memang tak main muka. Kita orang memang tak main muka. Jadi dia just bukan untuk masuk tournament pun. Just kita belajar untuk suka-suka kan. So bila kat perut tu kita dah rasa perut, kita belakang ni, kita main bekat badan ni semua kita dah rasa. Makin lama makin tak sakit. Tapi aku rasa betul lah. Bila once badan kau dah rasa pain tempat yang sama kan. And then bila berlaku benda tu rasa macam Dia dah build up lah. Dia dah build up lah. Sebab dulu masa sekolah rendah aku, sekolah menengah aku dah lupa lah. Tapi aku dah dulu orang nak tumbuk perut aku. Okay aku suruh aku tumbuk perut aku. Kan mula memang sakit. Dah Asal lama nak tumbuk kau? aku kata tak aku rasa macam kuat. Rasa macam tumbuk kan. Memang bila tumbuk kan tak sakit mat. Tapi kau ada faktor lain tak sakit babe. Ini gua cari yang betul-betul boleh tumbuk punya. Ini Aku dia cakap tumbuk betul-betul. Dia ada serapan tau. Dia dah absorb Kita tu. belajar. Getah ada absorber. Sini. Nak sampai ke dalam tu sikit je sampai ke dalam. Dulu sebab aku rasa bagi aku sebab dulu aku masa sekolah dulu aku masuk taekwondo kan. So that's why that training yang dia ajar kan lepas tu dari segi tumbukan, sepakan dan fitness yang dibuat kan. That's why masa tu badan rasa betul-betul fit dan boleh nak try apa benda saya saja nak suruh orang tumbuk ke sepak kan. Kalau dah rasa sebab kadang-kadang sebelum habis kelas ke apa benda dia akan suruh sparring. So bila sparring tu aku dah pernah rasa yang betul-betul sepakan yang betul-betul orang boleh sepakan. Macam tu. Sama-sama. Kita pun taekwondo lah. Kau taekwondo juga? Taekwondo. Tapi aku sampai beg kuning je. Bel kuning. Lepas tu PMR. Dia kalau dia memang kena ada sparring tu. Kalau tak ada sparring tu kita just belajar teori je. Yang tak tahulah mana bergerak Kau awak tu belajar kan. teori tapi kau macam mana nak menggunakan ni dalam keadaan yang contohlah kau kena serang tiba-tiba macam mana kau nak gunakan. Takkan kau nak buka kuda-kuda dulu. Buka kuda-kuda contohlah silat kan kena buka kuda-kuda dulu. Kalau rasa tak biasa sparring, dia tak boleh buka kuda tu dalam keadaan yang tiba-tiba. Kau kena get ready Kau dulu. macam tournament lah. Teori kalau kau belajar depan-depan kan. Teori macam ni. Cuba kau buat. Jadi tak jadi. Kau kiranya pernah belajar silat lah dulu sebelum ni. Dia cerita dia macam ni. Cerita dia macam ni. Aku ni jenis kayu tau. Faham tak kayu? Kayu ni jenis keras lah. Keras lah. Lama nak buat bunga tak boleh. Nak buat bunga aku tak boleh lah. So dulu aku masuk silat masa aku memang minat silat. Jadi aku masuk daripada form 1 aku masuk. Tapi sekolah aku tu dah ada masalah. Macam silat tu dia macam ada masalah dengan sekolah tau. So masuk Sebab apa? aku tak tahu masalah kewangan kot. Payment tak dapat. Korang tak bayar apa. ke? Kita orang bayar. Bayar. Aku tak tahu apa masalah dia. Tapi masa lepas masuk 2 minggu digugurkan dia. Awal sangat. Ingat sempat sebulan 2 bulan. Tutup. Lepas tu aku cakap aduh Fraz. Lepas tu aku masuk U, aku cari balik silat. Oh, ni zaman you lah masuk silat ni. Macam kau masuk silat zaman U tak boleh pegang putih. Budak belum belajar. Kau punya yang mengajar muda lagi pada kau. So tak ada masalah lah. Tak ada masalah kita willing untuk belajar. Tapi masalah dia kekerasan kau dah melampau. Iyalah. Bab-bab bunga tu semua memang tak boleh nak buat lah. Tapi bab sparring, bab kau rasa macam dia ada pertunjukan show kan. Macam pakai senjata kan. Yang tu aku boleh buat.
Tapi Kau bila kira nak pernah buat show lah, masa buat demo orang panggil lah. buat demo, Masa untuk silat. demo tu memang dia punya Demo lah ni memang kan- dia punya syllabus. Dia tak perlu kau tunjuk kat orang pun. Dia memang ada syllabus untuk demo. Oh, I see. So banyak mau kata banyak tarian lah. Banyak tarian lah aku belajar buat demo dengan aku punya partner kan. So benda tu kadang-kadang bila kau tengok kat kedurian, oh aku tahu gerakan ni. Macam itulah. Dia ada bagi kayu, dia ada bagi parang apa semua kan. So So demo saja. Oh, demo saja. Demo saja pun ada. Oh, tapi benda tu sikit sebanyak membantu kau macam mana nak menghadapi orang yang dalam keadaan yang free. Bukannya dalam keadaan kau dah ready je ni tak. So bagi aku kalau macam kau belajar teori macam kau tadi kan, sebab aku tak tahu yang taekwondo kalau sekolah ni dia ada sparring. Aku rasa dia macam just belajar, lepas tu ambil exam, lepas tu naik belt Ada kan. sparring. Exam bukan ni. Exam ni bang. Yang ni yang bagi markah. Ini coach. Oh, kau lepas tak lepas. Yang tu kalau macam tu je bagi aku praktikal tak ada agak ni lah. Macam kita orang dulu masa boxing, masa lepas aku dah belajar silat, lepas tu dah habis belajar stop lah kan. Benda kokoh kan. Lepas tu aku join boxing pula. Join boxing ni masa kita orang belajar, kita orang bosan tau. Kita cakap dengan coach, bosan tau coach. Macam ni teori je kan. Yelah. Okay, lepas ni kita sparring. Oh. Tapi pakai equipment tak? Pakai lah. Head gear semua ada lah. Head tak pakai. Oh, head tak Kita pakai. pakai glove dengan kaki pun tak pakai sebab kita main boxing kita tak main kick. So kita pakai glove je. So masa tu dia buat 3 minit. 3 minit. Fight 3 minit dengan kawan-kawan. Seminit je baik tahan. Lepas tu Penat lah. Kau pun penatnya. penat tu. Marah. Lepas tu gaduh kampung bang. Pukul belakang. Ya tu. Tapi masa tu just aku belajar dari segi tak semua teori yang kau belajar tu kau boleh praktikan. Tu aku kira beginner kan. Tapi kalau ada sparring tu memang dia ngajar kau macam mana kau hadapi dia secara yang terbuka lah. Live. Memang aku rasa susah. Okay. Life practical orang kata. Kau nak Macam korang kan, bila join silat taekwondo kan, at the first place kan, kenapa korang belajar? Aku memang untuk pertahankan diri lah. Yes, Kau aku tak memang ada sifat macam as a protector lah. Masa tu kau ada rasa macam aku nak melindungi gadis yang aku idamkan selama ini dengan silat apa yang aku belajar hari ni ke atau macam mana? Dia at least aku tak adalah fikir macam tu. Itu drama sangat. Aku just bagi tahu aku ada basic dah lah, cukup lah untuk aku buat apa-apa kan, untuk defend aku ke. Kau memang masa tu kau nak belagak ke, kau ada silat? Tak ada. Kita masa tu tak ada baju. tak ada. Kita tak berbuah pun tak pandai. So benda tu just macam okay lah, kalau kena apa-apa ke kita ada lah basic kan. Tu je tak ada nak masuk pertandingan ke, tak ada nak buat show pun aku rasa aku tak ada. Tak ada. Lepas tu masa aku masuk boxing tu aku just nak sihat. Sebab dia training dia hard tau. Training dia memang really hard lah. Memang aku cakap kau punya stamina aku rasa macam boleh pengsan lah. Sebab dia nak kena ada stamina tau. Kau gila-gila stamina lari pun seminit pun tak boleh tahan. 3 minit tak boleh tahan, seminit je kau boleh tahan. Lagi 2 minit kau nak buat apa? Kau nak borak kau badan kau. Sekarang ni pun 5 minit je kan? Apa sekarang? Sekarang 5 minit. 5 minit je kan? 2 minit, seminit tak tahan je. Kau ni jangan. Ni dah berminit ni. Ini dah begini. Bang, dia ada bukti. Dia dah membuktikan. Bang, saya ada testimoni. Saya ada produk. Awak yang tak ada produk ni. Awak apa pun tak ada lagi. Alright, we'll back apa Sebab topik aku tak bersuara. Okay. Sebab tu lebih baik aku mendiamkan diri. Lama aku faham ni. Aku cakap membak ni. Kau masuk sebab Taekwondo. apa? Aku tak ingat sebab apa sebenarnya. Tapi aku rasa aku berminat kot situ. Nak belajar macam martial art. Tapi pun galakan pada mak aku juga aku rasa. Untuk taekwondo tu. Benda pun kat sekolah aku. Masa tu zaman tu aku sekolah kat Sungai Long lah. Form 2 kat aku join lah. So memang nak try. Memang aku rasa nak try kot. So join lah. But it's bagus lah. Sebab pagi-pagi buat training, aktif. Oh, kau buat pagi? Aku pagi. Sebab aku masa tu sekolah sesi petang. Form 2 kan. Form 1, Form 2 sesi petang. So masa tu Form 2 join. Setiap pagi datang dah boleh pukul 8 kot, 8 ke 10 every Wednesday, seminggu sekali je. Tapi aku seronok, tapi tak menyempat lah untuk tournament ke apa. Aku tak ada sampai level tournament. Dulu kalau taekwondo ni dah macam tegiok tau. Tegiok ni macam bunga dia. Adakan present bunga. So bunga tu aku minat itu. Kira aku boleh buat lah. Itu bukan. Itu Jisoo. Okay. Tu lain. Itu Jisoo. Itulah sekali, itu je lah tag you awak ingat. Sekali yang K-pop yang Korean, taekwondo Korean kan. Itulah itu. Lupa lah tinggal. Badan pun dah macam ni melebar kan. Dulu sikit.
Form 2 dulu. Form 2 kan. Tak. Compare dengan sekarang. Okay. Sebab itulah minat dia taekwondo. Bagi aku dia ada disiplin dia, dia ada seni dia. Cuma taekwondo ni penat sebab dia banyak kaki. Taekwondo ni tak macam boxing atau kickboxing. Kickboxing pun kaki kat tapi dia pakai tangan. Yang ni dia banyak kaki. Penat boy. Sok. One, yang tu. Time tu boleh lah lagi lipat-lipat. Sekarang melempat. Betul. Tapi kalau ikutkan kalau kau rasa bagi kau which one is better? Pendapat kau? Ini berbalik kepada sebab aku ingat masa kau mention pasal content tu Yusuf interview Jojo. Aku rasa konteks dia bertanya pemahaman Jojo tu penerangan dia lebih kepada konteks tournament. Tetapi mungkin Apa soalan daripada Yusof? aku tak sure sangat, aku lupa apa yang dia tanya. Tapi ibarat kata mana lebih okey, silat atau taekwondo. I see. So sebab dia silat atau taekwondo, silat atau muay thai, bukan taekwondo. So Jojo menjawab dengan mengatakan muay thai better sebab dia kata silat ni macam tak ada apa-apa kot, dia kata something like that lah, in the line dia kata macam tak ada apa-apa. Tapi konteks yang aku fahamkan bila ada saya baca komen juga ada yang mengatakan benda lah ni menjatuhkan martabat silat lah, tapi dia menyampaikan sebenarnya konteks itu dari segi pertandingan. Kita pun tahu muay thai pertandingan memang amat berbeza dengan pertandingan silat. Silat dia ada main point-point dia sama dengan muay thai sampai KO memang berbeza. Yalah, sebab dia pun tak ada guard. Silat dia ada guard penuh. Ya betul. Dan dia penuh, guard dia penuh. So dari segi aku pula, aku rasa semua memang ada keunikan masing-masing lah. So sebab dia satu lagi, seni ni dia melambangkan bangsa tau. Sebab tu dia tak boleh main. Seni bina seni bina badan. Seni bina Seni ni macam KLCC tak? Bukan. Seni mempertahankan diri ni dia macam ada mewakilkan satu bangsa. Culture bangsa. Silat orang Melayu. Kalau contoh kungfu kita tahu dah kungfu siapa, Muay Thai dah lama pun ada Muay Thai siapa. Silambam. Semua kita dah tahu. Okay, kalau ni dia mewakili satu bangsa ni. So kalau nak cerita pasal which one is better tu tak boleh lah. Sebab kita secara tak sengaja kita akan menguris bangsa yang lain. Betul lah. Tapi untuk macam aku sendiri, dia mana yang lebih praktikal, mana yang kau boleh absorb masa kau betul-betul berdepan dengan musuh. Okay, contoh bagi aku macam contoh Jojo ni mungkin sebab macam Jojo ni aku nampak perhatikan dia cakap macam tu kalau dalam konteks yang dia fight tu macam the real life fight. Faham tak? Kalau kau gaduh dengan kau macam Muay Thai lebih kurang lah. Betul? Dia orang macam tu. Macam MMA ke kau bergelut-gelut bawah itu macam live tau. Macam Betul-betul yang betul berlaku. lebih tu lah. Dia tak ada bunga, tak ada apa. Bunga pun macam tu. Kejap betul dah. Yalah. Dia lebih ke arah konteks yang macam tu. Aku rasa pendapat dia macam tu. Ya, Dia bukan dia cakap, bagi aku bukan dia kata Muay Thai ni kalau siapa yang main Muay Thai ni dia paling kuat antara yang lain-lain. Tak ada lah macam tu kan. Aku rasa tak ada. Niat dia aku rasa tak ada dah sampai macam tu. Aku rasa. Faham? Tapi bila kita back to my main place, kenapa aku join as a masuk taekwondo dulu kan. In the first place sebenarnya aku kena paksa dengan ayahku. Oh, kau kena paksa. Dulu Kan? aku cerita Bila dia tanya kita kenapa join. Sorry translate. Kau punya kes paksa sama dengan kes aku. Ya ke? Atau tak cerita? Tak, aku dulu sekolah rendah, aku masuk taekwondo. Oh, ya Tapi ke? sekejap je. 2 hari, 2 kelas lepas tu lari. Memang macam aku rasa. Aku tak minat. Memang aku pun tak ada rasa macam kenapa nak kena belajar apa tentang martial art ke apa benda semua kan. Aku just kata tak apa kau pergi je kan. Ni ayah bayar ni kau pergi. Pastikan pergi lah semua kan. Dia sampai dah bayar ni dapat baju semua kan. Aku pergi lah. Tapi at first tu try lah nak sedapkan hati kan. Kata pergi hari ni pergi. Tapi bila minggu pertama, minggu kedua, minggu tiga, minggu empat kan, aku rasa something different lah. Kan dia tentang macam fitness banyak lah. Sebab dia kena lari dulu, lepas tu dia nak kena even dulu kan. Kalau kau cakap dengan luar, kepala kau boleh cecah di lantai mat. Kan memang dia masa tu daripada tak boleh stretching ni memang sembang dah tekan dulu. sampai habis mat. Ni sembang dulu memang boleh kan orang kata kan. Tapi memang betul bila masa tu mungkin badan ni apa benda sampai dia tekan semua kan. Sebab dia aku rasa masa tu kita lembut. Kaki tu memang boleh sampai ke atas lah. Tapi what is the main point lah aku nak cerita kan. Permulaan tu memang akan rasa macam berat. Kau ni kuat berat kau akan berat. Lepas tu kau fikir macam kau ni kuat kan. Dan at the same time bila dekat apa ni
bila dah masuk dekat alam yang bukan alam lain lah. Dia macam Alam alam lah. yang Umur. umur kita dah Ah, meningkat dewasa kan. Kenapa dipanggilkan seni mempertahankan diri? We're talking about, kita bukannya cerita tentang attacking. We more pada defending. Dia bukannya untuk jadi seorang yang perlu depan. Dia ramai je orang salah gunakan tentang martial art ni. Ya, kan. betul. So sebenarnya bila aku, sebab bapak aku dia belajar silat. So dia kenapa aku tak tahu dia kenapa dia encourage aku masuk depan taekwondo, I don't know lah. Sebab dia Mungkin pun dia nak berbagaikan kau. dia nak berbagaikan. Tapi kadang-kadang kat rumah ada je dia ajar aku silat juga. Sekarang? So dululah. Oh. So macam bila tak faham tentang sekarang. konsep sebenarnya, any martial art, first talking about discipline. Secondly, you're tentang Jati diri. jati diri, heart. Ataupun dipanggil hati kau. Kan? Kalau niat hati kau, pertama sekali aku nak bantai budak ni, memang kau akan kalah for sure. Kau nak bantai budak? Itu Aku diam ni. Macam ada cerita je. itu aib. Macam ada cerita je. Tak lah. Kisah lama Dia macam kehidupan. So macam tapi Asam bila, garam lah. bila kita faham tentang martial art ni, tentang pembawakan. So bila talking Yelah. about the Jojo ke ataupun Jojo, orang-orang yang lain yang tentang kata yang ni terbaik, yang ni Yeah, terbaik. yeah, yeah. Bagi aku sama ada pertama dia orang tu memang tak belajar apa-apa martial art lah. Dia orang akan cakap berdasarkan apa yang dia orang faham, konteks yang dia orang nampak. Oh kalau nampak Muay Thai dia pop dia pukul-pukul orang sampai betul-betul lebam benda kan. Tapi hakikatnya pernah je orang ceritakan, I'm not sure sebab aku pun tak kaji juga. Silat telah mengalahkan Bruce Lee yang Datuk Miao. Kung Fu. So adakah Bruce Lee. even so adakah cerita tu benar ke salah, I'm not sure. Yelah, betul. Kan? Tapi konteks dia rasa macam kalau lah betul silat terlalu banyak bunga, sedangkan kita tahu Kung Fu laju konsep dia. Tapi kenapa boleh kalah? Tapi kat situ pun dia kena belajar satu benda. Ini pun not sure, tapi cerita ni memang dah berluasa lah, tersebar. Dia macam ada satu pengajaran yang jangan terlalu bongkak dan angkuh. Bongkak dan angkuh. Yang akhirnya dia akan makan diri. Betul. Itu. Sebab even aku pun tahu pasal silat. Orang kata silat memang tak nampak pergerakan dia, tapi kalau satu gerakan dia ada 6 buah maut. Dia ada buah dia. Betul. Dia ada buah betul. maut. Pernah dengar, Memang pernah bila once kalau sekali attack mati. Dia ada buah mati, memang mati. Dia ada tu. Tangan dia kena macam ni. Nampak? Dia lain. Ada cincin, ada benda. So dia macam tu. So sekarang talking about memang kau akan nampak ini terbaik. Bagi aku tak dia semua ada macam kau cakap lah. Dia melambangkan bangsa kan. Dan tapi whatever it is, you belajar martial art sebenarnya you lebih calm. Bukannya you jadi lebih orang yang tua. Orang kata lebih banyak berisik, lebih tunduk lah. Bagi aku, bila aku pemahaman aku terhadap Yusof dengan Jojo punya tu, pertama sekali mungkin kesilapan dari segi conversation, konteks yang dia nak sampaikan, dan pemahaman tu daripada netizen sendiri kata yang ni padahal sebenarnya nak sampaikan ni sekian. Baginya tak salah dan tak betul kan. Maksudnya ada kesalahan, mungkin ada betul dia. Tapi mungkin masa tu dia punya soalan tu supaya memilih. Memilih lah. Sebab So, dia tak kata kebetulan Jojo pun berada dalam area dalam yang tu, tu. yeah. So kalau sebenarnya kalau apa-apa pun, kalau dia belajar lain mungkin dia kata yang ni terbaik, yang ni terbaik. So kadang-kadang ada juga di interview budak silat pun dia cakap benda yang sama. Kan dia mungkin dalam konteks dia, area dia cakap benda yang terbaik. Dia pun cakap yang terbaik. Whatever it is, kalau ada peluang dia nak belajar tentang Muay Thai, dia belajar. Kalau Muay Thai nak belajar silat, silakan belajar. So dia berbalik pada back to basic, disiplin dengan jati diri. Itu je simple. Bagi aku lah, in the context lah. So kalau macam tentang ada orang kata kan, sebab aku pernah tengok belajar Kung Fu, belajar kan. Aku tengok cerita Wing Chun. Wing Chun ni. Wing Chun. Itulah guru ni. Bruce Lee. Bruce Lee. Ip Man. Dia banyak tengok macam sebenarnya kalau selalu tengok cerita yang gelabah ni yang nak pergi bunuh-bunuh tu kan, dia mesti kalah punya. Cerita gelabah. So yang pergi dia, sebab tu kadang-kadang kan bila konteks, bila orang nak gaduh kat depan-depan kan, kau boleh tahu orang ni sebenarnya ada ilmu ke tidak. Kalau orang yang ada ilmu ni, dia tenang. Ini kapal perang ni. Tak, bukan. Perang kasih langgar punya. Dia yang satu yang cakap bega besar ni, walaupun dia belajar, tapi mungkin dia kalau kena dengan orang dia, mesti dia kalah. Simple. Sebab dia tentang calmness lah. Macam tu. Ramai orang terlepas pandang bab tu. Dia memang semua orang boleh belajar. Kalau nak kata ada 10,000 anak murid pun belajar kan, yang mungkin yang power 10 orang macam tu je, yang betul-betul faham tentang konsep pertahanan diri. Macam tu ya bagi aku. Simple. So Simple is that's simple. why
the most important thing is bila kita masuk satu area talking about the education. Oh. So, dia cuba tu. Dia cuba dia transition from fighting tu to education tu. Wow. So that's Mantap. sebab apa? Because kan sebelum I'm not sure lah, macam bila kadang-kadang bila masuk kelas juga dulu aku, dia akan remind us, you kalau belajar macam ni untuk apa? Tujuan dia apa? Kan untuk fitness apa benda. Dia tak ceritakan tentang okay, you ada musuh ah. Okay, ada musuh. Esok you cari dia, you tumbuk cara macam ni. Bukan. Itu selalu bapak kita. Mana siapa boleh? Aku tumbuk budak tu. Tombok muka dah. Macam tu bukan. Bukan. Kan dia akan ceritakan tentang disiplin, sabar, tentang ni apa benda. So bila bab tu ramai orang akan lack dekat situ lah. Yang sebenarnya education. Ilmu. Education. So ilmu tu dia bergantung juga kepada ilmu kehidupan. Oh. Jadi macam tu. Siapa cikgu paling terbaik sekali? Cikgu kehidupan. Pengalaman. Experience is the best teacher. Pengalaman datang dari jalanan. Hoi, aku rap bang. Jadi education betul juga sebab kita relate lah. Ada mendengar di mana satu podcast juga menceritakan, aku tak tahu konteks sebenar. Aku mungkin tak tengok video penuh. Tapi ramai yang menyampaikan sama ada konteks di Twitter, dari X ke TikTok mengatakan bagi dia education tak penting. Kau setuju tak sebenarnya? Education ni tak penting pun. Sebenarnya kau boleh kaya je, kau boleh buat kerja. Kau boleh dapat duit banyak. Education ni dia luas tau. Pembelajaran kan. So pembelajaran tu macam mana yang tak penting tu? Maksudnya dari segi pembelajaran di sekolah ke, pembelajaran kehidupan untuk meneruskan kehidupan ke, berdikari ke, macam Kita mana? ambil konteks pembelajaran dari segi pendidikan lah. Pendidikan lah. institusi pendidikan. Institusi pendidikan lah. Penting tak penting? Lebih kurang ni. Sebab kalau kita tengok current trend sekarang, di mana generasi-generasi muda daripada kita ni, yang setiap tahun akan grad, setiap tahun akan habis belajar di sekolah, dan ada yang mungkin tak habis belajar juga. So ada yang sebilangan yang tidak meneruskan ke IPT, pengajian lebih tinggi lah. Mungkin dia melibatkan kita ceritakan pasal peluang. Mungkin ada yang dapat peluang yang bagus, ada peluang yang mungkin yang tipis. Mungkin sebab kita faktor lah tengok kepada result, kepada keputusan. Tapi adakah terbaik untuk kita cakap ke orang, nasihat, ataupun ada orang yang mengatakan tak penting pun education ni, elok-elok tak payah habis PM pun, tu je buat bisnes. Sebab dia katakan populariti orang buat bisnes sekarang, ataupun populariti menjadi influencer, YouTubers. Kita pun cuba jadi influencer saja. Aku tanya kau. Tapi kita ni dah melalui beberapa fasa pengalaman lah kan. Aku tanya kau. Kalau contohnya kau baru try berniaga kerupuk leko, tapi jualan kau dah contoh. Okay. Jualan kau dah mencapai 1 juta. Okay. Waktu kau belajar. Kau nak teruskan belajar ke tak? Sejujurnya tak lah. Susah. Sejujurnya tak. Tapi yang Memang tak. takut tak lah. Memang 1 juta aku tak. sale. Kalau- Dia okey. Dia kalau macam ni kau? kalau ikut logik akal je, kalau dia manusia biasa, dia tak akan menyambung pelajaran, dia akan teruskan. Tapi masalah yang akan datang ialah macam mana dia nak meneruskan keuntungan yang sebegitu rupa tanpa ada kerugian. Okay, dia carilah sesiapa yang power bab perniagaan, dia belajar daripada tu. Okey. Otak kita ni, ini pasal ni otak. Oh, Bagi okay. Dia ada proses tau. Dia ada proses. Okay. Maksudnya macam contoh kita ambil Tun M. Macam mana dia kekal relevan, pemikiran dia kekal relevan, ia adalah membaca. Dia membaca, so otak dia makin masih kuat, masih aktif. So contoh kalau tanya aku lah, aku dalam bidang perniagaan, kau apa dalam perniagaan. Okay, dalam bidang perniagaan ni dia sebenarnya dia tak banyak pun membaca. Dia tak banyak. Dia berfikir ke arah macam mana kita nak berkembang, macam mana kita Strategi nak lah, strategi apa semua Okay. kan. Itu kita. Tapi kau bayangkan kita ni, contohlah bukan kita nak berlagak, tak apa, tapi kita dah melalui fasa SPM, degree, diploma semua kita dah lalu semua. Alright. Okay, kita dah tahu macam ni. Tapi masalah dia bagi orang-orang yang contohlah tak habis sekolah. Dia nak menguruskan emosi tu pun kita tak tahu lagi boleh ke tak boleh. Itu pun dah satu-satu silibus kita macam mana kita belajar di sekolah. Walaupun secara tak directly, tapi kita belajar di satu macam mana contoh nak mengawal emosi supaya tak terlalu down. Gini kena Mengawal sikit situasi. ini kalau ada masalah sikit aduh, anxiety. Terus. Faham tak? Dia proses tau. Dia tak boleh kau cakap kau macam contoh tak habis sekolah, sale 1 juta, belajar. Tapi belajar ke arah yang macam tu. Mungkin kalau dia pandai, okey lah. Genetik dia pandai, okey. Tapi jenis yang macam contoh, macam aku ni, aku jenis tak pandai.
Aku kena rajin. Ya kau. Aku kena kau tak rajin. pandai. Yes, aku bukan jenis yang pandai, tapi SPM aku kau kena apa? rajin. Aku tak pandai. Tapi tak, dia ada dua mat. Dia ada dua mat. Kalau kau kat asrama pun kau akan tahu. Budak ni rajin belajar. Budak ni tidur pun straight A. Budak yang relax-relax tak belajar pun kira macam keputusan ni okey. Kita yang belajar ni sungguh-sungguh ni kadang-kadang tak boleh pun. Kadang-kadang benda ni talent tau. Betul, belajar ni Macam muka sinis. Muka penuh dengan kebencian tu macam menipu. pandai ni kadang-kadang dia talent. Kadang-kadang dia talent, kadang-kadang dia satu kau kena rajin. Dua. Ada orang dia genius lah. Ya, talent memang lah. ada talent dia. Dia ada talent Dia kadang tau. untuk belajar tak apa? Bukan belajar tak senonoh, belajar macam gitu-gitu. Dia kita masuk kelas, dia masuk kelas, masa tu idea masa tu ilmu tu masuk, lekat terus. Dia jenis pattern, dia cucuk mata. Aku nampak dia cucuk Ya, mata. dia masuk. Genetik kan? Dia genetik. Dia kira talent lah. Bagi aku dia talent. Yelah, betul. Kau kawan-kawan kita pun banyak lah talent macam tu. Kau tengok kau kan cakap apalah. Geng-geng disiplin semua pandai-pandai. Betul lah. Semua kelas atas lah. Itu lah. Itu macam orang kata, ni talent. Ni kira macam mak bapaknya di DNA power lah. Mungkin kita tak salahkan mak bapak. Tapi benda ni talent yang kita tak tahu. Gifted. Dia gifted. Gifted lah. So bagi aku proses pembelajaran tu penting bukan setakat apa yang kita belajar. Kau belajar admat kau guna dalam kehidupan. Tak banyak. Belajar Memang kalau Admat. 1 tambah 1 2. Admat gila. Tapi kalau 1 tambah 1 X. Tu. So, cerita macam tu lah. Dia memang tak semua benda belajar. Funny guy. Aku belajar daripada sekolah tadika sampai sekarang aku kerja. ABC. ABC related ke semua benda? Tak related. Related lah. Tapi kau tahu apa yang kau tak tahu, yang macam kau tak pernah ambil tahu tapi kau tahu satu benda tu. So kadang-kadang benda tu diguna masa depan tau. Kau ambil KH, Kemahiran hidup. Ambil Ya. kan. Kau ambil lah kemahiran hidup ke buatlah apa? Buat Kayu. papan kayu tu Buat ke. pensel apa? Buat pensel tempat bengkel. Bekas kan. pensel lah. Bekas kunci. Lepas tu kau kerja jual estro. Guna benda tu. Waish, macam petik kerja lama je. Tak guna kan. Tapi bagi aku benda tu kau ada pengalaman. So kalau tiba-tiba kat rumah ada benda rosak, kau boleh lah guna pengalaman yang sejepis tu untuk ni. Tapi bagi aku pelajaran ni dia tak directly masuk apa yang kau belajar tu kau kena guna. Tak. Dia proses. Macam proses apa kau belajar berdikari. Kau belajar untuk memahamkan sesuatu tu, kau usaha untuk memahamkan sesuatu. Jadi dia ada proses kat situ tau. So bagi aku kalau kau tanya PMA berhenti, sekarang tak ada PMA kan. Dia berhenti lagi awal lah, dah jenam. Terus buat bisnes meletup. So dia nak survive tu, kalau contoh dengan budak degree yang jual benda yang sama, aku rasa budak degree ni lebih boleh bagi survive and lebih lagi berkembang lah daripada budak yang ni. Mungkin ada 10% daripada sini yang terus berjaya macam budak degree ni. Mungkin. Mungkin. So bagi aku penting Untuk kita belajar. Untuk kita belajar. Mungkin syllabus tu yang kadang-kadang kita pun pernah dengar sekarang ni. Soalan kadang-kadang adik aku tanya, macam mana nak jawab ni? Aduh, KBKK ni keluar, ni luar kepala otak ni. Kita Sekarang pun tak KBKK dah pakai apa lah. Aras tinggi betul lah. KB tu aku macam Kamera aras tinggi. aras apa tinggi dia lah. So tak. macam aku pun kadang-kadang pelik dengan soalan tu. Kita pun tak boleh nak fikir. So mungkin situ yang perlu diperbetulkan lah. Diolah lagi lah. Bukannya tak perlu sekolah. Sebab aku ada satu aku dengar dia punya pegangan dia lain. Pegangan dia ialah tahfiz. Bila pergi sekolah tahfiz, lepas habis hafaz 30 juzuk, selesai tahfiz, dia berniaga. Bila dia berniaga, tapi dia tak nak ambil SPM, dia tak nak ambil semua. Dia just straightforward tahfiz, berniaga. Betul. Memang tak ada masalah lah. Memang tak salah pun. Tapi dari segi mungkin ada pembelajaran yang kita tak dapat adapt dari tahfiz tapi kita gunakan dalam kehidupan. Memang agama tu membantu. Memanglah orang kata, tapi macam mana nak cakap, kadang-kadang ada orang straightforward, kau ni salahkan agama pula. Tak. Yelah. Standing, setara. Abang orang kata Ilmu ukrawinya belajar, ilmu duniawi pun ada. Kena seimbang lah. Seimbang lah. Sebab tu Jangan pangkah-pangkah macam tu. Tak elok. Sebab tu beza orang yang ada ilmu kaya dengan orang yang kaya tapi tak ada ilmu, tak ada adab. Wang hajar. Banyak. macam pengalaman tu. Pernah menghadap. Tapi betul lah. Yang paling mahal sebenarnya adalah adab. Adab. Itu Sekarang yang susah punya sekarang punya zaman nilai. sekarang lah kita nampak di mana ketandusan adab ni makin berlaku lah kan. Mungkin sebab kurangnya ilmu.
Allah alam lah kan. Dah. Oh. Berat. Tapi ya for me Ini pandangan pribadi ya. Pandangan pribadi. Rumah pelacuran mesti kan ada. Tak ada. Nak petik satu bukan. podcast je. Bukan. So bagi pandangan aku dan peribadinya, secara jujurnya it depends on situation. Tadi kat belakang cerita lain kan, dia cerita lain. Contoh. Macam terkejut kan. It depends on situation. Sort of macam mana contoh kan. Aku hidup, lepas tu aku ada berjiran kan. Tapi keadaan family dia tak berapa senang. Dan mungkin keadaan family aku senang. Ataupun tengok sebelah ni family dia biasa-biasa je dan lebih senang. Kan. Yang ni dia nampak macam dari sudut pembelajaran dia slow, lembab kan. Dia tak pandai belajar kan. Dan ni dia lebih well talented untuk belajar kan. Dia boleh teruskan. Cuma aku pernah aku pernah pergi makan. Ni panjang lagi sikit cerita. Aku pernah pergi makan dekat Masa okey Itik Salai. Itik Salai kan. Kat mana tu? Makan. Itik Salai mana? Kacang lah. Kacang. So bila aku pergi, aku makan. Masa tu tak ada meja. Aku cari yang meja. Mana meja kosong kan. Aku akan duduk dengan dia. Ada seorang pakcik ni duduk dengan aku. Aku cakap, "Cik, saya nak duduk sini boleh? Saya nak makan." Boleh, silakan. Lepas tu, Bagus, sopan santun. Bila borak kan, dia akan tanya kan, "Oh, daripada mana ni?" Masa tu aku zaman dah habis belajar. So dia tanya, "Oh, saya ni bukan baru jadilah lama dah. Bukan, dah lama." So aku kata aku dah habis belajar dah. Ni kan ambil ijazah semua kan. "Oh, bagus-bagus. Dalam kursus apa? Bidang apa? Ni. Oh, sekarang buat apa?" "Sekarang saya tengah kerja." "Oh, okey. Tu lah saya cadang saya nak jadi ambil master kan." Dia kata macam tu kan dia kata. So dia kata, lepas tu dia tanya aku kan, "Awak nak ambil master apa?" Saya ingat ambil dalam Business Administration, MBA lah kita panggil So bila dia cakap kan, "Kenapa awak nak ambil master?" Dia tanya aku kan, "Kenapa nak ambil master?" Dia kata, "Sebab nanti kita tahulah ramai orang dapat degree kan, susah nak dapat kerja kan." Lepas tu dia diam. Lepas tu sebenarnya kata, "Minta maaf Haji S." Dia kata kan, "Itulah silap awak sebenarnya." Kata kan, "Kenapa?" Lepas tu cakap, dia sebut macam tapi tengah makan. Masa tu selera dia lagi. Masa aku berlaku apa-apa pun aku selera je. Itu masalah. Terbalik ke kan. So bila dia kan, itulah silap awak. Kenapa kenapa cik? Lepas tu dia kata, sebenarnya ramai orang yang kerja ataupun dia ambil belajar sebab dia nak pilih tentang pekerjaan. Dia tentang nak pekerjaan. Sebenarnya kita ni belajar untuk mengambil ilmu. Kan? Ilmu apa benda yang kau nak belajar. Kenapa kau nak ambil master tu, dan ilmu tu kenapa kau ambil bidang tu. Itu kau pernah duduk macam tu kan. So bila aku rasa, oh betul lah, masa tu kau takkan nak berlawan. Mana ada master kerja-kerja lah, kita nak dapat gaji besar kan, nak berlawan. Tidak. Langsing lah. So tak ada lah macam tu kan. So bila fikir macam tu, dia jadi macam aku rethink, kenapa aku nak ambil master? Adakah aku disebabkan ramai kawan ambil master, aku nak kena ambil master kan? Tapi masa tu adakah aku betul-betul nak cari kerja yang betul-betul? So dia tanya aku macam tu. So dia akan rethink, sebenarnya adakah ilmu tu tak cukup ke degree kau dah gunakan? Kenapa nak tu? So dia tanya aku. Tapi bila aku tanya dia tu memang kerja as a macam IT lah. Tapi dia tu bukannya kerja yang masuk office, dia memang work from home saja kan. So dengan company luar negara macam tu lah. So dia memang bukannya sama yang orang ni, dia memang sama dia yang ambil show. Kalau hidup lagi, alhamdulillah, terima kasih lah. Terima kasih tentang kehidupan. Cuma aku nak patah balik tentang, memang kita tentang perkataan ilmu, ada semua benda kan. Cuma bila berlaku macam situation tadi, ada orang susah, ada orang senang, dan ada orang dia memang senang tapi dia memang tak pandai pun belajar. Cuma kita kena tahu arah dia tu. Arah dia tu. Kadang-kadang contoh sebab ada dulu aku pernah baca komen apa kan. Contoh anak dia dah belajar sampai kat habis SPM, dia masuk diploma, tak boleh juga nak belajar. Kan? Dia memang tak boleh belajar langsung. Dia sampai terkena buang lagi. Dan result dia sangat teruk lagi. So apa as a parents, kita contoh nak teruskan anak tu belajar lagi. Sebab tapi itu macam bagi aku itu dah sampai kita punya pilihan tau. Kita kalau bincang pasal basic is form 5 lah. So form 5 SPM, setakat SPM tu bagi aku wajib lah. Wajib ada. Kalau tak ada apa-apa halangan, mampu, wajib ambil. Cuma dari segi diploma dengan juga degree ni, bagi aku itu pilihan. Diploma dan ke atas tu itu pilihan. Sebab kalau SPM dia barai juga macam mana? SPM, kalau contoh SPM, at least ambil, barai tak barai second. At least kau ambil SPM tu. Sekolah sampai umur 17 tahun.
Okay. Kalau lepas tu kau nak ambil ke, macam contoh aku, agak adik-adik pun aku akan cakap. Okay, lepas SPM, kalau boleh belajar, jenis boleh belajar, belajar. Kalau tak boleh belajar, minat apa? Kalau ada kemahiran, ambil kemahiran. Dia dah jadi macam jalan lain, dia ada cabang lain, dia simpang dia dah lain dah. So dia tak boleh kau cakap tadi, dia diploma tak boleh, kau paksa kat diploma tak jadi apa, tak jadi orang. So bila konteks tu kan, atau ada orang kata kena belajar sampai Degree ke apa menara ke. gading ke apa benda kan. Yes, tapi kadang-kadang ada orang pernah, aku tak sure lah, dalam hadis kat ayat Quran tu dia ceritakan tentang kita ni hidup kena terima each other. Ada orang perangai macam ni, ada orang kelemahan sini, ada orang kekuatan macam ni kan. Tapi kita kena terima. Bila ada orang tu mesti macam okay, dia memang tak power pun nak belajar benda. Dia tak suka mendengar, membaca semua. Tapi dia power bab kemahiran. Kita salurkan dia kepada ke arah kemahiran. So mungkin kekuatan dia dekat situ. Dari situ tiba-tiba kemahiran, dia belajar tonton tentang bengkel. Bengkel Dia motor sampai lah, contohlah, tiba bengkel sampai dia boleh buka bisnes kan. Tapi it's macam kita bincang macam kau cakap tadi lah. It's talking about the process. Proses tu bila dia ada belajar is a way lah. Maksudnya bila contoh kadang-kadang dia pernah merasa susah, duit tak cukup nak makan, dia akan usahakan walaupun makan sekeping biskut satu hari ataupun biskut salut dengan sardin. Mahal Biskut sardin. salut sardin. Mahal sardin. Sardin mahal lah Ada lah sekarang. orang tu dulu. Orang tu dulu bawa katil lah, dia buka, dia selalu makan sardin. Alamak sedih. Tak, dulu dia jadi kalau survivor tu dia biskut Mary dengan air kosong, air susu, itu baru survivor. That's why ada kita macam aku fikir ada ramai orang talking about dia tak perlu belajar, tapi sebenarnya kebanyakan dia adalah born rich lah. Dia memang asal kelahiran daripada family yang berada kan. Dia tak kisah apa-apa, dia pergi mana pun dia tetap akan mewarisi inherit business ataupun apa-apa kan. Tapi ada orang yang bersusah ataupun ada orang daripada family kaya tapi mak ayah dia tetapkan tentang pendidikan supaya dia belajar tentang culture macam kau cakap tadi. Kita kena faham kat keliling kita ni ramai orang macam mana. Lepas tu kita yang kedua tentang culture, knowledge kan, tentang kehidupan. Yang banyaknya tentang knowledge tentang kehidupan lah. Bila kita zaman belajar waktu susah, waktu kita tengah macam mana nak survive kan. So bila akan datang once kita apa-apa buka bisnes, bila bekerja kan, menghadapi benda yang sama, kena marah, kena maki, hamun, we know how to stand ourselves. Sebab dia indirectly macam contoh kita belajar, macam cakap kau dah petik tadi kan. Aku pun baru terfikir. Masa kita belajar tu, macam contoh aku belajar jauh daripada family, macam kau jugalah. Macam kita tiga lah. Kita jauh betul-betul. Jauh ke family. Utara. Jadi masalah dia kat situ, bukan masalah lah, cabaran dia dekat situ. Akulah. Aku ni semua nak sulung. Okay. Jadi kita ada adik-adik. Semua nak sulung. Kita ada adik-adik yang kita mak ayah kita perlu tanggung tau. Jadi kita macam aku akan seberat hati tau untuk minta duit belanja. Aku mengharapkan PTPTN sebab tu kan dia pernah datang bilik aku. You lain-lain tapi dah sampai bilik aku. Dia bagus ni. Tapi kalau kat rumah orang dia pergi dapur. Kalau bilik aku dia buka laci bawah tu. Dia menggodek So macam-macam ada kan. Okay. So kat situ kita belajar satu survivor punya lesson lah. Macam mana kau nak survive, macam mana kau tak nak minta kat mak ayah kau susah, macam mana kau nak kerja. Sebab aku dulu jenis saving, memang kau makan kad, air kad semua buat sendiri, beli ais je kan. Lepas tu tahu habis duit kat motor. Kerja motor tak ada. Aku tak ambil duit kat motor dia. Betul. Kerja part time, duduk utara tapi kerja KL. Kau bayangkan. Macam mana part time Macam KL mana tu? Sebab gaji besar. So dia macam dapat kecil. benda tu yang tak ada. Jadi Benda tu yang proses yang aku cakap tadi, proses kau memang tak nampak proses dia. Kau belajar fizik tapi apa kau yang kena mengena dengan proses. Proses tu proses kehidupan lah. Macam mana kau nak jalan hidup macam tu? Tak adalah kau duit habis masukkan. Tak ada lah. Kita belajar macam mana kita nak cari duit, nak top up, macam mana kita nak kurangkan pembelanjaan untuk kita survive. Betul. Kat situ. Dia tu lah. So aku pun pernah juga merasai macam mana kan. Even aku kadang-kadang di sini makan lauk orang kan. Tapi dia buat perangai. Aku belajar sama dengan dia sekelas lagi kan. Pergi makan kan, contohlah lauk tu yang berjujung sayur carrot kan. Tak habis ke tu? Betul ni. Cok. sebab saya mampu hanya sedih ambil, weh. Aku Itu dulu ada tau, ada nama tau. apa dia? Tau sampah. aku memang aku buat. That's why sebab aku masa tu aku tahu, tapi dia bukan salahkan kawan tak bagi bukan. Dia bukan cerita macam tu. Maksudnya aku masa tu aku sedar aku memang tak ada duit. Aku just mampu untuk nasi dengan kuah. Tapi tu dia jadi besar sebab nasi tu penuh.
kan yang kuah. Sebab nak tunggu kawan habis tu ada lauk yang tak habis tu bila lambat kan. So aku akan ambil Kampau awal lah. pau awal kan nampak macam pau pula. So bila 4 member dah pergi basuh tangan kan, tak makan ke? So kita ambil. Aku cuba relate. Aku pernah. Aku cuba relate. Okay. Tadi Sportman. Ha. Waktu makan nasi dengan kuah. Macam mana macam ni Inilah orang kata sembang jejaka. Kan bukan cakap kan boleh sport tapi makan tu yang tak boleh sport. Dia jadi sport mode, makan tu sport mode. Itulah orang kata sembang lelaki. Raya dia in punya. Kan that's why aku rasa bab tu lah yang aku rasa macam makan aku memang teruk lah kan. Tapi memang itu je aku rasa masa tu aku okey sebab Tapi kau aktif jugalah masa tu. ya aktif Kita lah. kan Tapi jogging sebab sama-sama. makan tu yang banyak tu memang aktif. Yalah. Kadang-kadang petang-petang walaupun pergi jogging ke main gym ke apa benda bagian tapi still tak kontrol lah. Kita kau terus sekarang. Tapi Kata, okey. kita tak cerita tempat lain sebenarnya kan. Kita cerita that feel bila merasa tentang macam tu kan, baru kita akan faham tak semuanya akan senang dalam dunia. Even kalau kita dah kerja ke apa benda, ada benda yang susah kan, kita tahu how to manage that problem tu. Walaupun cepat ke lambat, still kita boleh manage. Sebab aku risau satu hari kalau aku betul-betul tak ada tentang kehidupan ni, aku boleh jadi sampai stress, depressed ke ataupun apa boleh berlaku masalah otak ke apa benda kan. So mungkin Allah dah tetapkan lalu aku seperti macam ni. Inilah petanda yang baik lah. Tapi itulah jangan pandang macam education tu apa yang kita belajar kat sekolah je tau. Kalau pandang macam tu, directly pandang macam tu, kau belajar pasal benda tu memang kau tak buat dalam kerja kau sekarang, memang lari. Tapi tu aku cakap tadi, macam mana zaman belajar tu daripada kau bangun tidur sampai kau tidur balik. Itulah dia belajar. Itulah tu education. Betul. Sebab tu kadang-kadang macam apa yang Allah tetapkan perjalanan kita ni, kita kena terima. Kadang alah dulu aku belajar ni tapi kerja ni. Ni belajar ni kerja ni. Kadang-kadang dia tak nampak dia ada side tu. Setuju. Dia ada side tu kadang macam dulu aku belajar buat ni, sekarang aku buat ni. Ni ada. Kalau boleh aku nak ni, kenapa aku tak belajar ni? Macam contoh lah kau, macam contoh kau lah. Ni kalau contoh orang fikir kan. Kau degree apa? Marketing. Degree marketing. Jangan aku. Kena. Itu kalau Kena pula. Engkau lah. Tapi kalau aku Aku ada kena Kena skill. mana? Aku first job aku kena mengena. Masa tu kerja bank, promote produk personal loan. Tak, kau course apa? Marketing sama lah. Marketing, Tapi yang kali kedua aku kerja bank juga, itu beza. Aku kerja nak kata office boy tidak lah. Dia macam exec guard, pangkat dia IT admin. Memang ada related. Tapi awal-awal masa tu aku ada satu penerimaan yang aku tak terima lah. Awal-awal tu mungkin sebab ego kan. Kita dah belajar degree kan. Waktu degree. Aku photo state babe first day. Mus photo state Photo state. Lepas aku macam tengok luar. Apa saya kerja aku? Betul aku photo state. First day sebab aku kerja bank. Backroom tau. Backroom ni maksudnya segala bersama dengan bank besar Singapore lah. So dekat situ backroom ni kita orang akan terima dokumen-dokumen in term of processing loan rumah. Dan ini melibatkan property punya loan lah. So kita orang akan kena photo state few dokumen untuk kita agih yang kepada department-department ni pula. Dia banyak proses. So kita orang ni antara dia macam early punya group lah, support group. Aku photo state babe first day. Aku macam apa ni? Betul lah. Aku first day tu balik hampir fikir. Serius lah aku kerja ni. Tapi gaji okey. Gaji okey. Aku tolak troli, dokumen. Tapi jujur aku cakap jangan pandang rendah pada kerja-kerja macam tu. Sebab walaupun nampak macam renyah, nampak macam kau bawah compare memang kau mana. Aku kerja buat sale ni, aku kerja buat ni, aku ni. Tapi hakikatnya kau belajar sesuatu kat situ. Kau belajar manage, kau belajar tanya kau, kalau kau tak belajar full stack time tu, kau pergi full stack paling kau reti. Tak reti. Tapi nampak kecil, nampak konteks sangatlah kecil. Betul. Macam renyah mungkin orang kata, full stack pun, tetapi ialah satu ilmu juga. Jangan sia-siakan peluang yang ada, buat je. Macam kau kan, kau bidang takaful kan. Macam kau bidang takaful, kalau kau ambil marketing, okey lah. Kena mengena lah. Contoh lah, orang tu ambil bidang biasa dalam kos-kos biasa yang hot apa? Engineering. Okey, contoh engineering. Bila engineering, dia masuk dalam bidang takaful. So orang akan bertikai lah. Kau nak buat takaful, tapi kau bidang engineering. Benda takaful ni kau habis sekolah pun terus boleh buat. Betul lah. So itu yang nak pandang tu. Itu yang nak relate. Kalau itu memang benda tu memang tak ada relate langsung. Tak ada langsung kan. So tu cakap kalau orang pandang macam tu memanglah tak relate. Tapi dari segi konsep yang tadi tu, macam mana kita nak meneruskan kehidupan tu, kita belajar dari situ. Macam yang tadi kau cakap pasal apa tadi? Aku dah lupa. Sebenarnya aku nak cakap yang pasal tu tapi pun tak. Aku nak sambung tu tadi.
Aku cakap pasal apa ni? Kau kawan aku ni pelupa. Aku nak sambung ni tadi. Kau dah masuk, aku macam alamak. Yang masa pengalaman ke? Sebelum pengalaman. Aduh. Pening lah. Aku nak masuk kat situ tadi. Sebab dia pasal benda yang kita belajar ni dia tak straightforward. Bidang kau tadi tu, sebab kalau kau kerja marketing, okey lah, kau boleh buat takaful ni dalam bidang marketing. Cumanya kalau contoh bidang kau berlain tu, memang orang kata buat apa kau nak belajar sampai ke degree, sampai ke diploma apa semua, tapi kau buat takaful. Sebab takaful ni mungkin kau dah decide dari lepas habis sekolah. Betul? Kau habis sekolah kau dah cakap, tak payah buat takaful. Tapi kenapa kau ambil degree? Kenapa kau ambil asasi? Kau ambil asasi kan? Dia matrik. Dah pandai ni. Bukan. Saya Saya banyak kisah. Tapi whatever it is, it's the longest way untuk kita nak kejar, kan? Untuk whatever it is, apa yang might happen in our life, kan? It's just you just enjoy ourselves, kan? Just enjoy the journey. kita kena menerima dengan takdir, walaupun berat, dan apa benda yang berlaku keliling kita, kita kena hadapi dengan kegembiraan. Walaupun dalam sakit. Yang tu lah. Yang tu yang bagi aku macam kita selalu terlupa. Kadang-kadang hari ni apa benda yang terbaik yang kita dah buat. Sebab tu orang kata kita kena buat yang terbaik every day. Kan? Sebab hari ni apa yang kita buat, kita akan nampak another 5 years. What happened to Walaupun ourselves. sikit. Walaupun sikit. Walaupun sikit. Just tu je. Aku boleh kongsikan lah. Termasuklah masa yang terlalu panjang kita bersama dengan podcast Jejaka malam ni. Hampir sebut produk lain Hampir sebut nama podcast lain Okay, I think kita pun rasa dah sembang. Hari ni nampak serius sikit lah sembang nampak berilmiah sikit. Tapi it's a good session lah. Hopefully next session kita planning memang macam kita cakap, kita nak invite lagi guest. Tapi kalau korang ada topik-topik yang hangat untuk dicadangkan, boleh komen. Okay, macam dah ramai followers. Alright, so sampai di sini sahaja. We will continue next week lagi. InsyaAllah mungkin hari yang sama kita akan keluar podcast ni. Kita target cuba keluar by Monday lah. Mungkin Isnin. Tengoklah sekarang ni konsisten. By Monday. Sebab yang editnya aku. Pening kepala kadang-kadang kan. Tapi insyaAllah. Alright, itu sahaja daripada aku. Daripada korang ada any last word? Now right, nothing. Alright, apa-apa pun Belajar. Iqra. Oh. Bacalah. Belajar. Alamak, belajar. Keep searching for knowledge. Kerana cikgu yang terbaik lah dari pengalaman. Stay tune next week. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Ciao.